tekan like, tekan subscribe dan butang loceng. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua pelajar-pelajar yang cikgu kasih sekalian? Cikgu harap pelajar-pelajar dalam keadaan sihat sejahtera dan mesti tak sabar ya untuk pergi ke sekolah. Tapi tak apa, kita teruskan lagi dengan kelas online kita untuk topik dalam tingkatan 1 bab yang kedua, iaitu pengurusan projek bagi subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 1. Baik ya, jadi cikgu harap pelajar-pelajar dapat menyediakan beberapa nota untuk dijadikan sebagai rujukan kemudian hari, dan cikgu harap nota tersebut nanti silalah bawa ke sekolah bila kita buka sekolah nanti, dan untuk semakkan saya dan simpanan para pelajar sekalian. Okey, bila disebut sebagai pengurusan projek ni, kita tahulah bagaimana kita nak mengurus projek. So, apakah definisi bagi pengurusan projek ya? Baik, pengurusan projek reka bentuk ya, definisi dia ialah aktiviti yang melibatkan proses kerja, iaitu skop kerja, tempoh masa dan kos projek. So, dia melibatkan keseluruhan aktiviti tersebut. Okey, skop kerja terbagi kepada dua bahagian. Ya, yang pertama, skop produk ya, yang mana skop produk menekankan tentang kualiti, ciri dan fungsi reka bentuk. Manakala skop projek pula melibatkan kepimpinan dan pengurusan semasa projek dijalankan. Okey, apa itu tempoh masa? Sebut pasal masa, kita tahulah ada waktu ya. Baik, tempoh masa ialah waktu untuk kita menyiapkan suatu projek ataupun produk lah sebelum kita menjual produk itu ke pasaran ataupun mempamerkan kepada orang ramai. Dan seterusnya ialah kos projek yang terakhir sekali, iaitu proses peruntukan kewangan yang bagi menjadikan projek, contohnya kos bahan, kos upah, kos overhead dan lain-lain lagi. So, nanti cikgu akan terangkan apa itu kos bahan, apa itu kos upah dan apa itu kos overhead. Okey, seterusnya subtopik yang kedua ialah penjanaan idea. Baik, penjanaan idea ni ialah kita nak kembangkan idea-idea kita ya daripada sumber-sumber yang kita boleh rujuk ya. Dan di sini cikgu bagi kepada awak 4 perkara yang boleh kita rujuk. Yang pertama, meniru alam sekeliling tukar kepada bentuk produk. Cikgu akan tunjukkan gambar apakah dimaksudkan meniru alam sekeliling dan tukar kepada bentuk produk. Okey, yang kedua ialah mempelbagaikan fungsi. Kita perbanyakkan fungsi produk sedia ada. Okey, yang ketiga ialah menukar saiz. Ya, menukar saiz daripada besar kepada kecil, daripada kecil kepada besar. Dan yang terakhir sekali ialah menterbalikkan kedudukan. Okey, meniru alam sekeliling tukar kepada bentuk produk. Baik, ini dengan gambar rajah lah. Contohnya macam inspirasi daripada sarang lebah. Ya, sarang lebah tu bentuk dia ada lubang-lubang macam tu kan. Okey, ini alam sekeliling ataupun alam semula jadilah. So, idea ni kita boleh ambil untuk jadikan dia sebagai reka bentuk sebuah bangunan. Bangunan kita nampak pintu dia bentuk segi empat je semua kan. Kadang biasa ada kita macam agak biasalah ya. Kalau kita ubah kepada bentuk yang macam sarang lebah, dia nampak lebih fancy, lebih menarik ya. Jadi kat sini rekaan dinding bangunan seakan sarang lebah bagi menyimpan madu. Rekaan diterapkan ke dinding bangunan bertujuan untuk mengawal haba. Ada tujuan dia tersendiri. Okey, yang kedua ialah mempelbagaikan fungsi. Baik, kita tahu definisi bagi mempelbagaikan fungsi ialah mempelbagaikan kegunaan satu produk.
Okey, teknik pemikiran ini boleh diaplikasikan pada barangan terpakai, contohnya macam kotak telur, kerusi, jadi boleh jadikan kerusi ataupun meja. So kan kotak telur tu untuk menyimpan telur, ya, dan juga kotak telur tu bila kita susun banyak-banyak, dia boleh jadi kerusi dan dia boleh jadi meja, dan kita boleh warnakan supaya dia nampak lebih cantik. Itu salah satu idea lah. Kemudian ada yang lain kalau dalam tu CPU komputer tu bila yang tak pakai kita boleh jadikan dia sebagai rak-rak letak barang, ataupun botol-botol sabun kita boleh jadikan dia sebagai tempat letak handphone untuk charge. Seterusnya ialah menukar saiz. Okey, ini salah satu daripada langkah untuk menjana idea lah. Jadi kita tukar saiz projek sedia ada, daripada contohnya macam komputer desktop, kita ada monitor, kita ada CPU, kita ada keyboard, kita ada mouse, dan kita tukar saiz dia yang part by part tu kepada satu yang lebih compact. Contohnya sekarang kita ada Surface, ya, kita ada laptop, yang mana semua kompartmen-kompartmen tu jadikan dia sebagai satu bahagian. Dalam itulah ada CPU, dalam itulah ada keyboard, dalam itulah ada mouse. So kita tukar projek sedia ada tetapi fungsinya masih sama lagi. Okey, so itu yang dipanggil sebagai menukar saiz. Okey, untuk yang keempat dalam penjanaan idea reka bentuk ialah menterbalikkan kedudukan. Okey, menterbalikkan kedudukan bila tengok dalam gambar rajah tu, ya, meja boleh jadi kerusi. Kerusi boleh terbalikkan jadi meja. Ya, itu salah satu daripada idea untuk menterbalikkan kedudukannya. Maksudnya satu produk tu boleh dui guna. Dui guna ni maksudnya boleh digunakan dalam dua bahagian. Ya, bahagian bila terbalik jadi bahagian lain, bila diterbalikkan jadi bahagian lain. Contoh lain macam topi. Ya, topi bila kita pakai dia punya bahagian melengkung tu di dalam, ya, tapi bila kita terbalikkan dia boleh jadi tempat letak barang dan sebagainya. Ya, itu menterbalikkan kedudukan. Okey, seterusnya dalam pengurusan projek RPT, apa yang kita tahu ialah pertama kita kena merancang aktiviti projek, menyediakan pelan atau lukisan reka bentuk, menentukan bilangan produk, mengawal sedia sumber terhad dan mengawal pelaksana. Ya, itu dalam pengurusan projek RPT. Jadi ingatlah, ya. Okey, seterusnya ialah langkah pelaksanaan. Kita ada 3 langkah pelaksanaan. Yang pertama ialah merancang ataupun perancangan, yang kedua penjadualan, dan yang ketiga ialah pengawalan. Barulah kita sampai ke target start. Okey. Baik, dalam penyediaan bagi reka bentuk, dalam pengurusan reka bentuk ni anggaran kos sangat penting. So ada 2 kaedah. Yang pertama ialah kaedah unit ataupun kuantiti, di mana cepat tetapi tidak cepat. Yang kedua ialah kaedah SMART, di mana lebih terperinci dan tepat. Okay. Kita untuk tingkatan 1 ni banyak menggunakan kaedah SMART. So apa itu kaedah SMART? Ya, kaedah SMART. S for specify, iaitu spesifik, yang mana tujuan atau sasaran yang jelas. M is for measurable, iaitu boleh diukur, yang mana boleh diukur ni pencapaian projek boleh diukur seperti agihan kewangan dalam kos. Yang ketiga ialah A, attainable, ya, iaitu boleh capai, ya, boleh dicapai, iaitu sasaran projek harus boleh dicapai mengikut kemampuan wang dan tenaga. Yang keempat ialah realistik, ya, realistik, elakkan sasaran terlalu tinggi dan tidak mampu dicapai dengan usaha. Okay, dan yang kelima ialah time bound, iaitu tempoh ditetapkan, ya, iaitu masa dan sumber kewangan yang cukup untuk menyiapkan projek. So dalam exam selalu tanya tentang konsep SMART, so kena ingat dan hafal. Okey, the last chapter ialah formula SMART. So pelajar boleh rujuklah pada buku
fakta tentang formula smart ni dan boleh digunakan. Alright, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.